Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. Yang bermaksud, dan tidakkah lagi belum ternyata kepada mereka, yakni golongan yang kafir dan ingkar itu, bahawa kami telah binasakan berapa banyak dari kaum-kaum yang kufur ingkar yang terdahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang ini melihat sendiri tempat yang mereka berulang-alik, yakni kesan-kesan sejarah mereka itu, yang terdapatnya kebinasaan kaum-kaum yang terdahulu, untuk mereka mengambil iktibar. Tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Surah As-Sajdah ayat 26. Yang berusaha pengurusi dan jawatan kuasa masjid, Al-Fadhil Imam dan Bilal yang bertugas, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para pendidik, dan seluruh ahli jemaah muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan rahmat serta petunjuk daripadanya Allah memuliakan kita semua dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kasih sayangnya kita dipanjangkan usia dan dikurniakan kesihatan yang baik. Dan saat ini Allah memilih kita untuk kekal dalam masjid ini bagi mengimarahkan majlis ilmu yang merupakan taman-taman syurga, majlis yang amat disukai oleh para malaikat. Malaikat berdamping dengan orang-orang yang sedang menuntut ilmu serta mendoakan rahmat dan keampunan bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian, ayat yang saya bacakan sebentar tadi ialah suatu pendedahan Allah kepada kita yang bersifat peringatan, yang juga merangkap sebagai suatu pengajaran dalam menjadikan kita para hamba-Nya untuk lebih yakin bahawa Allah lah satu-satunya Tuhan yang mentadbir dan juga yang kita wajib sembah, dalam meletakkan kepercayaan yang teguh dan tidak ada sedikit pun keraguan walaupun sebesar zarah sekalipun. Kan itulah yang merupakan suatu perkara yang menentukan kita tahap mana penerimaan kita di sisi Allah pada hari akhirat kelak. Maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia ini, Allah menurunkan bimbingan wahyunya. Di samping dilantik nabi-nabi dan rasul-rasul dari kalangan manusia yang diciptakan itu, sebagai suatu aturan kehidupan yang memenuhi jalan ataupun fitrah kehidupan manusia itu, supaya manusia itu memenuhi ciri penciptaannya itu yang diisytiharkan Allah sebagai sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Dalam surah At-Tin Allah nyatakan hakikat tersebut.
Sesungguhnya kami Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Dengan kedudukan sebab kejadian itu, menjadikan manusia itu sehingga diberikan suatu tanggungjawab yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi unsur-unsur kesempurnaan yang ada pada mereka. Dan Allah tidak serahkan tanggungjawab ini kepada makhluk lain selain daripadanya. Sedangkan makhluk yang lain masih ada. Malaikat. Kalau nak diikutkan rekod malaikat ni, makhluk yang sentiasa taat. La ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ini sifat dia tak pernah engkar. Tak pernah salah hari bulan dia kehidupan mereka itu. Sentiasa ikut aturan yang Allah Ta'ala nyatakan, perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, sentiasa lakukan apa yang diperintahkan. Itu sifat malaikat. Tetapi Allah tidak memilih malaikat untuk meletakkan manusia ini, untuk meletakkan mereka menggantikan manusia sebagai makhluk untuk melaksanakan tanggungjawab yang besar itu. Begitu juga haiwan, binatang, apatah lagi, jauh sama sekali dalam memenuhi unsur yang ada pada manusia. Namun dengan manusia inilah, yakni kita semua yang ada pada hari ini, Allah telah mengangkat kedudukan ini dalam melaksanakan tanggungjawab yang kita sedia maklum sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Mengimarahkan dan memakmurkan bumi Allah, berlandaskan wahyu yang Allah Ta'ala turunkan melalui penyampaian Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam, sehingga mereka mendiami bumi Allah dengan melakukan ketaatan bagi mereka yang beriman. Bahkan dalam masa yang sama, tidak kurang juga ada kalangan mereka itu yang lupa tanggungjawab mereka. Lalu mereka tersasar daripada matlamat mereka. Sebaliknya mereka melakukan keengkaran. Ataupun erti kata lain, mereka melanggar batas-batas sempadan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang Allah Ta'ala juga pernah dedahkan. Manusia yang pertama diciptakan Allah, Nabi Adam AS, pun melakukan suatu perkara yang menjadi suatu pengajaran. Apabila Allah Ta'ala nak jadikan sebagai bimbingan kepada anak cucu Nabi Adam ini, bahawa di sana kehidupan manusia ini tidak sunyi daripada godaan-godaan dan tipu daya yang boleh mengheret mereka daripada melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala nyatakan, wahai Adam, tinggallah kamu di syurga ini bersama Hawa isterimu, dan kecapilah, nikmatilah segala apa yang kamu inginkan. Tetapi kamu dilarang untuk menghampiri pohon ini. Nescaya kamu akan termasuk di kalangan orang yang zalim jika kamu menghampirinya. Itu satu penanda ukur dalam memberi suatu pengajaran dan juga pedoman kepada kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat kemuliaan manusia tadi, sudah pasti akan disusuli dengan ujian-ujian untuk dilihat terbukti kemuliaan itu wajar ataupun layak dimiliki oleh manusia. Maka dijadikan ujian kepada Nabi Adam. Secara langsungnya Nabi Adam sedia maklum akan perintah dan arahan Allah Ta'ala untuk tidak menghampiri
pohon yang dilarang dan disebut oleh Allah Ta'ala itu. Tetapi bagaimana Nabi Adam Allah Ta'ala takdirkan terpedaya dengan godaan iblis. Atau bahasa mudah yang kita faham zaman sekarang ni, kena ayat skamer. Iblis pun pandang main skamer. Tak. Iblis skamer lama dah. Istilah skamer zaman kita je. Tak. Dia punya kerja skamer tu lama dah berlaku. Tak. Di alam syurga dia buat dah. Bagaimana? Kalau kita baca tafsir Quran, ulama tafsir ada menghuraikan. Cara dia tipu daya dengan begitu tak diperasan oleh Nabi Adam. Tak. Bisanya skamer. Dan itulah yang berlaku kepada realiti kehidupan hari ini. Orang kena skamer ni bukan orang biasa-biasa. Orang yang sudah ada pengetahuan, cerdik pandai. Tak maknanya. Maka Nabi Adam ditipu dengan, dipedaya dengan apa dia? Wahai Adam, kamu tahu kenapa Allah larang kamu untuk tidak hampiri pohon ini dan mengambil buah ataupun hasil daripadanya? Nabi Adam kata, aku tidak tahu. Yang aku tahu Allah larang, tak boleh makan. Lalu dia ambil perjalanan iblis ni dengan menyebut apa dia? Kalau kamu mengambil manfaat daripadanya, nescaya kamu kekal dalam syurga Allah Ta'ala. Itu ayat skamer. Tak ada orang yang tak boleh duduk dalam syurga. Tidak ada orang yang mahu berpisah dengan syurga. Sebab Nabi Adam dah rasa nikmat syurga tadi. Dan memang keinginan dan keazaman nak kekal dalam syurga tu. Tapi tak sedar dia kena skamer oleh iblis. Dia sudah melakukan yang terlarang, menjadikan terlanjurnya perbuatan Nabi Adam menghampiri pohon itu dan mengambil manfaat buah daripada pohon itu. Lalu Nabi Adam termasuk golongan orang-orang yang telah menzalimi dirinya sendiri. Itu sejarah kesilapan yang pertama dilakukan oleh manusia. Yang menjadi suatu proses Allah nak mengajar dan membimbing dan mendidik manusia. Bila dah Allah jadikan suatu asbab untuk hantar Nabi Adam ke alam dunia, fa azallahuma asyaitanu anha fa akhraja minha. Syaitan telah menggelincirkan mereka berdua dan menjadikan mereka dikeluarkan daripada apa? Daripada syurga Allah. Maka disitulah bermulanya suatu cabaran kehidupan manusia. Dan disitulah menjadi satu permulaan Allah turunkan wahyu membimbing Nabi Adam AS. Dan sehingga Allah Ta'ala sendiri memberi satu peringatan bahawa kamu bila dihantar ke muka bumi, kamu akan saling berhadapan ataupun saling bermusuhan sesama kamu. Siapa dia? Manusia dengan syaitan tadi. Tak. Maka iblis syaitan tu kok supaya belaka, satu kluster. Tak. Cuma penggunaan nama je. Cuma yang jelas dalam ulama tafsir menghuraikan iblis ni dia kluster mana? Tak. Sebut kluster fahamlah musim Covid. Ada ulama meriwayatkan bahawa iblis ni daripada kalangan malaikat. Sebabnya Allah sebut sendiri dalam surah Al-Baqarah, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah memerintahkan kepada para penghuni langit, yakni kalangan malaikat, untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam. Semua mereka para malaikat memberi penghormatan sujud dengan perintah Allah Ta'ala. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, enggan. Wastakbara, takabur dia. Maka ulama tafsir menyebut iblis dalam kalangan malaikat.
Dan ada ulama tafsir mengaitkan iblis daripada kalangan jin. Yang disebutlah surah Al-Kahfi, saya lupa ayat penuh dia. Wa kana minal jin, ujung ayat tu sebut. Bahawa iblis tu daripada kalangan jin. Namun inilah musuh utama yang menjadi suatu halangan untuk kalangan manusia bila hidup di muka bumi Allah Ta'ala ini. Menjadi ujian ke atas manusia, sehingga apabila manusia gagal dalam berhadapan dengan mereka, makhluk yang bernama iblis, jin ini, sehingga ada kalangan manusia yang melakonkan watak iblis dan jin secara realiti dalam bentuk fizikal. Maka sebab itulah dalam surah An-Nas Allah Ta'ala sebut apa dia? Supaya kita minta berlindung dengan Allah minal jinnati wan nas. Kita minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan jin, makhluk yang membisikkan, sesuatu yang meragukan dan membawa kita kepada ketidaktaatnya terhadap perintah Allah, dan juga kalangan makhluk yang telah tergoda dengan godaan jin tadi, sehingga mereka yang menjadi pengikut-pengikut jin ataupun syaitan yang melakukan kerosakan di atas muka dunia ini. Namun dengan bimbingan wahyu itulah yang menjadi suatu panduan kepada kita. Apabila kita rujuk kepada surah Sajadah yang kita baca ayat 26 tadi, Allah menjelaskan kategori ataupun kluster manusia yang sudah rosak, terpedaya dengan tipu daya iblis tadi. Sehingga kan Allah Ta'ala nyatakan dalam pada mereka dah nampak kemurkaan Allah. Sudah nampak bagaimana kebinasaan yang tertimpa akibat daripada melanggar sempadan dan batas Allah. Dan kecelakaan yang besar menimpa ke atas mereka. Tapi masih ada kedapatan mereka itu yang dikurniakan akal, yang dikurniakan panca indera mata yang melihatnya, tidak mengambil pengajaran dan keinsafan. Allah nak rayak kepada kita, ada juga spesies tu. Jenis bahasa mari gajah rimah dak degih. Mari guana balah pun orang kata apa, kemurkaan Allah yang menakutkan, yang menggerunkan, ada yang masih apa, dalam keadaan kerah pedar, kalau bahasa Terengganu kita. Masih dak insaf lagi. Ada spesies tu. Namun apa tujuan yang Allah Ta'ala nyatakan perihal ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak suruh kita ini, para hambanya yang beriman, supaya sentiasa tidak putus asa dalam memohon bimbingan hidayah daripada Allah. Walaupun kita sudah berada dalam platform ataupun topok hidayah dah, tapi kita sentiasa kena berusaha memohon hidayah Allah Ta'ala. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan kita perasan, kita difardukan solat 5 waktu sehari semalam. Dalam solat 5 waktu itu ada permohonan kita minta hidayah dengan Allah sekerap 17 kali. Ini perkara basic, asas untuk kita pegang betul-betul. Kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Supaya kita ni sentiasa istiqamah, mendapat kelangsungan bimbingan petunjuk Allah. Sebab kita manusia ni ada memiliki suatu elemen dalam hati kita ni dinamakan hati yang berbolak-balik. Hati ni tak tetap dia punya pendirian dia. Sebab apa? Syaitan mari masuk semua. Keraguan, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka sebab itu kita minta hidayah dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itulah jalan allazina an'amta alaihim, yang telah Allah kurniakan nikmat ke atas mereka. Kita sedia maklum akan perkara ini sebab kita sebut semua. Tapi dalam pada kita sentiasa menyebutnya sejauh mana penghayatan kita dalam kita menjiwai
permohonan tadi. Jika betul-betul kita menjiwai permohonan tadi, secara umumnya kita sebut atas pukul rata kita orang Islam di tanah Melayu ni, nescaya terbentuklah masyarakat umat Islam yang hebat kalau betul-betul menjiwainya dan menghayatinya. Tetapi bila kita padu balik, tengok kepada realiti yang berlaku, tak berlaku begitu. Apa tandanya? Tandanya tidak menjiwai sepenuhnya dah. Itu sifir mudah yang kita nak khabar pada malam ni. Namun apa tujuan kita beritahu perkara ini? Sebab kita mahu membina semula kekuatan umat Islam. Kita mahu membina semula izzah umat Islam. Kerana kita menyaksikan umat Islam di akhir zaman ini, mereka begitu ramai jumlahnya. Tetapi ramai jumlahnya tidak membawa apa-apa kegerunan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika nak dibandingkan dengan generasi awal umat Islam, mereka sedikit. Bilangan mereka sedikit. Berbanding dengan bilangan kita semasa pada hari ini, lebih ramai, berganda-ganda pada bilangan generasi awal umat Islam. Tapi dari sudut prestasi, kualiti, hebat hak dulu. Hebat generasi yang awal. Maksud hebat tadi apa? Berjaya menggerunkan dan memeningkan musuh. Kita hari ini berbalik, berbeza. Ramai, tapi kita yang pening. Musuh yang dalam zon selesa. Itu maksudnya. Anda kena faham begitu. Dia terbalik situasi itu. Generasi awal dulu, mereka sedikit. Tapi mereka berada pada iman yang selesa. Memeningkan musuh Allah. Macam mana nak hapuskan orang Islam pada waktu itu? Mereka tak jumpa jalan, buntu. Tapi hari ini kita ramai, kita yang pening. Pening pasal apa? Pening dengan racun-racun yang ditabur oleh musuh Allah. Sehingga musuh-musuh berada pada zon yang selesa. Dia pakai petik butang je, kontrol daripada jauh. Itu maksud dia. Sehingga umat Islam gagal mencapai kepada kekuatan yang sepatutnya memenuhi perintah Allah dan Rasul. Kalau kita lihat bagaimana zaman Nabi, walaupun sedikit berbisa, dan siri-siri sejarah peperangan yang berlaku pun, Allah memang takdirkan kedudukan umat Islam pada waktu itu sedikit. Perang Badar 313 lawan 1000, menang 313. Perang Ahzab 3,000 tentera Islam lawan dengan 10,000 tentera Ahzab, menang 3,000. Di zaman Khalifah Islam yang kedua, Sayyidina Umar, berlakunya perang Qadisiyah. Sayyidina Umar lantik Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima perang melawan tentera Parsi pada waktu itu. Bilangan tentera Islam 30,000 orang lebih kurang menentang tentera Parsi ratus ribu dalam keadaan lengkap bersenjata, termasuk ada tentera bergajah. Tapi apa yang berlaku? Menang 30,000. Begitu juga tahun 711 Masihi, Tariq bin Ziyad dalam membuka empayar Islam di Andalus, Spanyol. Tentera yang dipimpin Tariq bin Ziyad hanya berjumlah 7,000 lawan tentera Kristian Salib 150 ke 200,000, menang 7,000. Itu sejarah yang termaktub, fakta yang dilaporkan. Terbukti mereka generasi yang berbisa, yang hebat. Kerana mengecapi pemilikan yang tersemat pada sanubari mereka itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, tu jelira dalam jiwa-jiwa mereka. Baru jumpa ayat klasik jelira. Bahasa kampung kita dah. Bila permohonan hidayah tu jelira molek dalam sanubari, dalam jiwa tu.
Sehingga betul-betul atas jiwa seorang individu Muslim tadi itu, tidak lain matlamat mereka, Allahu ghayatuna, Allah sebagai matlamat hidup. War rasulu qudwatuna, Rasul sebagai qudwah, sebagai ikutan, sebagai contoh. Wal Qur'anu dusturuna, Quran sebagai perlembagaan, panduan dan jalan hidup. Wasyahid, syahid adalah cita-cita tertinggi yang diinginkan oleh mereka tadi. Sebab itulah mereka mampu memberikan suatu impact ataupun kesan yang menggerunkan kepada para musuh Allah. Kita di zaman mutaakhir ni, apabila tidak menjiwai moto hidup, moto, senang sebut moto tak? Faham moto tak? Bukan moto perih tu. Maknanya sebagai prinsip hidup kita. Tak? Allah sebagai matlamat, Rasul sebagai ikutan, Quran sebagai perlembagaan, dan syahid cita-cita tertinggi. Tak? Dia tak zikir empat perkara tu dalam diri manusia di akhir zaman ini. Itu yang menjadikan gagalnya kita untuk apa? Menggerungkan para musuh Allah. Menjadikan kita berada pada kedudukan yang tersisih daripada nikmat yang dikatakan nusrah, pertolongan Allah yang dijanjikan Allah ke atas kita itu. Walaupun kita merintih, berdoa, minta sokmo dengan Allah, namun Allah belum memakbulkan dan memustajabkannya lagi. Kenapa? Sebab kita belum memenuhi syarat-syarat yang Allah kehendaki. Kalau kita tengok rujuk pasal COVID-19 ni, nak kata tak berdoa, berdoa sokmo hari-hari minta berdoa. Tak. Tiap-tiap Jumaat atas mimbar, Tok Khatib tolong memimpin doa pula untuk kita, supaya diangkat bala Allah Ta'ala ni, diangkat musibah-musibah ini. Tapi masih belum terangkat. Orang yang berfikiran singkat, dia akan mari apa? Putus asa dah, doa apa, buih mulut-mulut dah, tak ada benda juga dah. Itu bahaya. Bila dah syaitan masuk jarum, kena skamer dah tu. Skamer masuk jarum dah. Slow je, nak agak jauh apa dia, mari dak yakin dengan janji Allah. Sedangkan janji Allah apa dia? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah beri janji, Allah beritahu kepada kita, sekiranya para hamba-Ku meminta sesuatu kepadaku ataupun inginkan, ada hajatnya mereka denganku, beritahulah kepada mereka, aku ni dekat je. Doalah, mintalah dengan aku, dengan Allah. Itu maksud Allah. Nescaya aku akan mustajabkan. Tapi apa yang Allah ikat belakang tu, ayat dia, Allah letak syarat. Falyu'minu bi, hendaklah kamu beriman kepadaku. Beriman ni iman betul-betul, bukan setakat iman sebut iman, aku beriman kepada Allah, tidak. Falyu'minu bi, mesti betul-betul bulat hati kita, iman, kepercayaan kita kepada Allah itu. Yang mana ciri-ciri iman itu juga termasuk 4 prinsip yang disebut tadi, ataupun moto yang disebut tadi tu. Allah sebagai matlamat, Rasul sebagai ikutan, Quran sebagai perlembagaan, syahid cita-cita tertinggi kita. Itu termasuk dalam kandungan nak memenuhi syarat iman yang Allah kehendaki tadi. Dan bila ada nilai tersebut dimiliki dan dihayati oleh kita semua, Allah sebut la'allahum yarshudun,
Nescaya bagi Allah ke atas mereka itu suatu bimbingan dan juga suatu jalan keluar yang terbaik untuk mereka. Allah dah bagi banyak, orang kata apa, clue ataupun hint. Kita panggil apa? Suatu panduan-panduan. Banyak sangat-sangat dah. Supaya kita umat di akhir zaman ini lebih, orang kata apa, jauh maju ke hadapan kita punya prestasi dan kemampuan kita. Tapi sebaliknya tidak sedemikian yang diharapkan ataupun yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tujuan kita nyatakan, bicarakan perihal ini supaya apa? Kita bermuhasabah. Kita buat check and balance semula. Sebab kita takut jadi golongan syok sendiri. Tak? Rasa kita ni cukup dah setakat usaha kita buat. Kita rasa begitu. Tak? Sebenarnya kita kena scammer. Kerek sebut scammer mana ni. Tak? Macam nak marah benda je. Tak mana. Sebenarnya kita dah tertipu daya banyak sangat dengan talbisul iblis. Dengan apa dia? Pakaian iblis yang memakaikan kita dengan sesuatu yang melalui ibadah tadi mengindahkan kita rasa selesa dah dengan apa yang kita buat. Sehingga kita tidak ada kerja kuat untuk melihat semula sejarah kegemilangan umat Islam. Kejayaan mereka itu tidak dicapai secara percuma. Sedangkan mereka melalui proses-proses yang begitu mencabar. Untuk melayakkan mereka mengecapi kenikmatan-kenikmatan yang kita lihat di luar kepada logik akal manusia, tetapi hakikatnya berlaku dan dikecapi oleh mereka. Seperti jumlah yang kecil berjaya mengalahkan jumlah yang besar. Jumlah yang kecil berjaya menggerunkan jumlah musuh yang besar. Itu maksud dia. Maka kita juga mesti melalui acuan proses itu. Dan bila kita lihat hikmah Allah Ta'ala masih belum mengangkat lagi wabak pandemik yang kita lalui ini, Allah masih nak tarbiyah kita lagi. Allah masih nak didik kita lagi. Supaya kita betul-betul merasai dan menjiwai permohonan kita yang kita sebut dengan Allah Ta'ala tadi, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nak kata kita menguasai betul-betul, macam mana boleh nak kata begitu? Tengok, kita masih belum capai kepada suatu kekuatan umat Islam yang kukuh. Kalau kita baca peringkat dunia, kita masih belum mampu membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Zionis. Zionis masih bermaharaja lela menguasai tanah suci umat Islam. Sedangkan kita kalau digabungkan untuk semenanjung Arab itu sudah cukup nak kejang Israel. Pada sudut kita lihat zahir itu. Tapi malangnya tidak berlaku sedemikian. Mereka yang keliling itu jadi pengganas kepada orang Islam sebenarnya. Sebab mereka memberi ketaatan, kepercayaan kepada siapa? Kepada Al-Yahud. Allah Ta'ala sendiri menyebut dalam Al-Quran, apabila orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, mereka telah memberi serahan diri mereka ataupun kepercayaan mereka kepada musuh-musuh Allah ini, mereka akan tersisih daripada hidayah Allah Ta'ala. Sebab Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim ni tak nanti katak acung kepala. Zalim ni bila kita lari daripada apa? Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khusus kalau tengok nisbah negara Arab hari ini, mereka telah pun memberi kepercayaan kepada Al-Yahud. Contoh UAE, Bahrain dan negara-negara Arab yang dilihat ada kekuatan material. Tapi mereka lebih letak kepercayaan
Kepada siapa? Al-Yahud. Allah sebut hakikat ini dalam surah Al-Ma'idah ayat 51. Allah memberi amaran. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Allah menyebut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil ataupun memberi kepercayaan, memberi ketaatan dan bekerjasama dengan siapa dia? Al-Yahud wan Nasara. Dan dijadikan mereka itu sebagai awliya. Awliya ni sebagai ikutan, wali. Maknanya sanggup serah diri, ikut je apa yang dia nak. Sedangkan Allah kata Yahudi dan Nasrani, mereka saling bekerjasama membina kekuatan untuk apa? Buat rosak Islam dan menghancurkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang memberi kepercayaan dan ketaatan kepada mereka, maka orang Islam itu termasuk kalangan mereka. Bila dah masuk bok, masuk pot, masuk kumpulan mereka, cenderung dan memberi keyakinan kepada mereka, Allah Ta'ala kata apa? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan lagi memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maknanya orang Islam yang bersekongkol dengan kumpulan dan golongan Yahudi dan Nasara akan jauh daripada bimbingan hidayah Allah, sebab mereka sudah melakukan kezaliman. Sebab itulah isu di Timur Tengah ini tak selesai-selesai. Sebab Allah dah tak bagi dah petunjuk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tanpa kita nafikan ada segelintir yang berpegang dengan prinsip kebenaran, tetapi mereka belum mencapai kepada kekuatan yang satu masa dijanjikan Allah mereka ini akan mencapai pertolongan Allah Ta'ala. Maka ini semua kita dapat saksikan sebagai suatu bimbingan dan pedoman kepada kita untuk kita celak mata dan celak mata hati kita, supaya kita tidak hanyut dengan kehidupan dunia kita ni yang telah pun dicanangkan oleh para musuh Allah, supaya kita hanya nampak fokus kepada keduniaan kita je. Nak jaga periuk nasi kita saja, nak jaga kehidupan kita saja. Sedangkan persekitaran kita umat Islam ataupun hewalan kita umat Islam secara umumnya di peringkat dunia ini belum terbela dalam mencapai kepada kehendak ataupun tuntutan Allah ke atas kita. Maka sebab itu bila kita menyebut perkara ini sebagai suatu muhasabah kita, dan Allah jadikan pandemik ini sebagai proses untuk kita apa? Sedar dan insaf, agar kita membina semula kesatuan kita umat Islam, agar mampu kita memberi suatu kegerunan kepada mereka para musuh Allah. Nabi SAW menjanjikan satu janji yang pasti akan berlaku. Inna Allah yab'asu li hazihil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan pada setiap umat pada setiap 100 tahun. Mereka diberi pilihan Allah Ta'ala ataupun diangkat menjadi pilihan Allah Ta'ala untuk melakukan gerak kerja tajdid. Apa itu tajdid? Kalau bahasa orang Kepelang panggil reformation. Proses pembaharuan. Transformation, nak ubah. Nak ubah keadaan yang buruk kepada baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Akan ada Allah pilih satu golongan manusia, disebut itu golongan manusia umumlah. Maka bila sebut umum tu, kita mengharapkan kita terpilih dalam golongan itu.
supaya mampu melakukan agenda perubahan tadi, untuk mengembalikan semula kegemilangan kita umat Islam pada kedudukan yang mulia, sehingga para musuh Allah merasa apa? Putus asa nak lawan Islam. Itu maksud dia. Maknanya setiap 100 tahun akan berlakunya perkara itu. Apa kaitan bila kita sebut sekarang ini? Kalau kita lihat sejarah kejatuhan khilafah Turki Osmaniyah pada tahun 1924 Masihi, menandakan hampir nak cukup 100 tahun berlakunya agenda itu, agenda pembaharuan tadi. Mana sekarang ni kita tahun 2020. Tolak dengan 1924, berapa? Agak-agak tinggal 3 ke 4 tahun lagi dah. Dia punya baki nak cukup 100 tahun. Moga-moga sifir kita ni sifir yang betul-betul menepati apa yang disabdakan Nabi tadi. Mudah-mudahan akan berlakunya satu perubahan. Dan hari ini kita menyaksikan perkara itu sudah pun berlangsung ataupun berlaku, tetapi belum menyeluruh. Namun rugi dan malanglah mereka yang tidak mengambil peluang ini. Dan yang paling ruginya ialah mereka yang lebih letak kepercayaan kepada siapa? Al-Yahud wan Nasara tadi. Mereka lebih letak atas ukuran madiyah, kebendaan yang mereka nampak yang dimiliki oleh puak-puak Yahudi yang pegang kunci dunia pada hari ini dari sudut ekonominya, teknologi dan sebagainya, sehingga mereka lupa Allah lah sebaik-baik tempat untuk mereka bergantung. Maka itulah kita nak fahami konsep permohonan hidayah kita dengan Allah Ta'ala tadi, yang merangkumi kebergantungan kita begitu betul-betul mesti kuat kepada Allah. Barulah memenuhi syarat-syarat untuk Allah melayakkan turunnya nusrah pertolongannya kepada kita. Kita ini walaupun sebut ihdinas siratal mustaqim, tapi penghayatannya setara mana? Ataupun kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami sembah, hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Setahap mana kesungguhan kita, keyakinan kita dalam meletakkan Allah tempat kita mohon pertolongan? Ni kita main agak dalam sikitlah, menyentuh kepada akidah kita, supaya akidah kita ni betul-betul kuat. Jangan jadi macam golongan yang disebut dalam surah As-Sajdah tadi. Mereka dah nampak kemurkaan Allah, dah nampak kebinasaan yang melanda bagi mereka yang melanggar sempadan dan batas Allah. Bahkan mereka nampak kesan-kesan sejarah, tapi ada lagi bahasa kerah pedal. Tak mari keinsafan, tak mari bawa dia tu untuk ubah diri dia tu kepada apa? Rasa nak dia merasa perhambaan dia kepada Allah dan kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu kita menyentuh perkara ini untuk di zaman kita pada hari ini kita menyaksikan lemahnya penghayatan kita orang Islam terhadap nilai tersebut. Dalam negara kita sendiri pun masih belum mencapai tahap bagi nak sampai kepada nilai kesatuan dan perpaduan umat yang kuat. Sebaliknya, kita lihat hari ini umat Islam masih lagi dalam keadaan tak faham apa yang utama, agenda yang utama yang perlu sama-sama didokongi dan dijayakan. Sehingga masih ada yang berkepentingan yang bersifat peribadi dan kumpulan tertentu, sehingga boleh merugikan. Saya boleh buat satu analogi yang mudahlah, ibarat satu pokok buah. Satu pohon buah, pohon buah ni dia kena serangan apa? Kulat ataupun serangan ulat yang mencacatkan dan mengganggu proses buah itu nak berbuah dengan baik. Ada buah tu terkesan dengan serangan ulat tadi, jadi buruk buah tu. Pohon ni comel dah, tumbuh molek dah, dan dah berhasil dah pun hasil buah-buahnya.
Tapi dalam masa yang sama adalah sutir dua yang kena serangan tadi. Tak? Nampak tak comel. Jadi ada orang yang tuang punya pohon tu, dia mari fikiran singkat. Hai dak jadi ni. Dia takir, dia tebang pohon tu. Tak? Dah bila tebang pohon tu, belum tentu pohon tu boleh tumbuh dengan baik pada masa yang akan datang. Dan dia mungkin tak dapat nak ambil manfaat walaupun sedikit daripada pohon tersebut. Kalau tuannya bijaksana tadi, dia tak tebang terus pohon tu. Merawatlah bahagian yang buruk tadi. Setakat boleh buang 2-3 bahagian, masih berbaki yang ada yang boleh saling bekerjasama lagi untuk menghasilkan buah yang baru pula pada masa akan datang. Itu konsep dia. Tak? Maknanya itulah yang berlaku dalam masyarakat negara kita pada hari ini. Disebabkan oleh pemikiran yang singkat, oleh runtunan nafsu dalam memenuhi agenda peribadi tertentu ataupun kumpulan tertentu, sanggup nak meruntuhkan kestabilan yang sedia ada dengan mengundang risiko bahaya oleh para yang memusuhi Allah dan Rasul dan umat Islam, yang sudah pasti boleh memberi kesan yang buruk. Mungkin Allah tak bagi peluang lagi dah untuk memperkukuhkan kedaulatan dan kekuatan umat Islam itu sendiri. Ini kiasan saya. Supaya kita nampak dan faham. Jangan jadi berfikiran singkat. Terutamanya golongan-golongan yang bergelar ahli politik ini. Terus-teranglah kena sebut. Tak sebut gitu, tak nampak gambar setengah-setengah orang ni. Kena sebut begitu. Kena profesional lah kita. Bila dia mari kerakusan agenda peribadi dan kumpulan tertentu ni, ni masalah. Dia tak nampak dari sudut prioriti, keutamaan ataupun aulawiyat yang terutama. Agendanya ialah untuk Islam dan umat Islam. Bukan untuk kepentingan peribadi individu tertentu ataupun kumpulan tertentu. Bila adanya usaha kepentingan peribadi tertentu ataupun kumpulan tertentu, itu namanya perangai jahiliyah yang dinamakan asabiyah, kepuakan. Maka Nabi kata, falaisa minna man da'a ila asabiyah. Bukan dari kalangan kami siapa yang menyeru kepada asabiyah, kepuakan. Maka rugi kita orang Islam. Sebab virus penyakit asabiyah ni lah kita orang Islam sampai ke hari ni tak mampu mengembalikan sistem khilafah Islam sebagaimana yang terbina sebelum ini. Kita orang Islam berhajat kepada sistem khilafah yang berpusat supaya dapat melindungi negara-negara umat Islam yang lain. Tapi tidak berjaya hari ini. Maka kita kena jayakan usaha tersebut. Sebab Nabi kata dah setiap 100 tahun akan berlaku. Maka kita kena beriman dengan hadis Nabi ini. Kerana kita kena jayakan agenda ini supaya kita dirahmati Allah. Jika Allah nak angkat wabak penyakit ini, esok boleh sekaligus. Sekarang pun boleh sekaligus. Tiada mustahil bagi Allah. Kalau kita baca surah Yasin tiap-tiap malam Jumaat, jumpa ayat apa? Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apabila kehendaki satu urusan itu berlaku, hanya Allah berfirman, kun, jadilah. Maka jadilah ia. Sekejap je. Allah nak tarik, angkat wabak penyakit ini. Allah nak bagi limpah rezeki, emas toko-toko mari jatuh atas bumi ni, tak mustahil bagi Allah. Kuasa tangan Allah belaka. Tak. Allah nak ranapkan musuh-musuh Allah ni sekejap je, boleh sangat-sangat. Cuma Allah letak syarat. Kita ni kena penuhi syarat-syaratnya. Maka itu konsep yang perlu kita faham. Sebab itulah kita sentiasa mohon hidayah Allah, agar hidayah itulah yang membawa kita kepada dapat memenuhi syarat-syarat yang Allah Ta'ala kehendaki. Barulah jelira apa yang kehidupan kita ini
yang Allah Ta'ala sebut ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian, yang kita mampu mengimarahkan bumi Allah dengan perkara yang sewajarnya menurut kehendak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita, kalau takdir Allah nak ambil nyawa kita pun pada waktu itu, kita rasa reda dan bersedia nak masuk menghadap Allah Ta'ala. Ni dalam keadaan hari ni tak berani lagi nak menghadap Allah ni. Sebab apa? Takut. Kita tak tunaikan lagi tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Itu masalah kita. Maka sebab itulah saya menyentuh perkara ini dalam saat kita melihat suasana umat Islam dunia dan dalam negara kita. Marilah kita berperanan semula, membina kembali semula kita kepada Al-Quran dan Sunnah, membina semula peranan kita untuk kesatuan umat, dan juga untuk sama-sama kita jayakan agenda mengimarahkan bumi Allah ini dengan ketaatan melalui perintah Allah dan Rasul. Maka insya-Allah kita semua akan mendapat rahmat Allah, redanya yang membawa kepada keberkatan hidup kita insya-Allah. Maka itulah dia secara ringkas yang saya boleh kongsikan pada malam ini, untuk kita ambil ibrah ataupun kita tadabbur daripada ayat yang kita bacakan tadi, dengan kita kaitkan situasi kronologi sejarah kehidupan manusia termasuk zaman Nabi dan juga zaman selepas padanya dan realitis masa umat Islam pada hari ini, supaya kita nampak apa tuntutan yang sepatutnya kita lakukan pada setiap individu kita ni yang bergelar Islam, yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni, dunia ni sebagai tempat persinggahan saja. Untuk kita cari sebanyaknya bekalan untuk kita bawa bertemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita semua akan mati. Bila kita mati, kita berhajat pada bekalan amal kita. Maka bekalan amal inilah yang kita akan bentangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika banyak terkumpul bekalan amal, maka sedap duduk kita, bertenanglah kita. Tapi kalau bekalan amal tak cukup, susah hati, gelisahlah kita. Ibarat macam orang jalan jauh, bawa piti tak cukup. Tak. Bawa piti tak cukup, gelisah dia nak guana ni. Perjalanan jauh lagi. Tak sampai tepat lagi. Bekalan dah habis dah. Gitu kita takut begitu. Biarlah kita ni keadaan cukup bekalan banyak, pergi mana-mana boleh lajak jauh lagi bila bekalan banyak ni, kalau permusafiran. Maknanya kalau kita nak menghadap Allah cukup bekalan, kita pun rasa apa? Allah bertenangnya. Sebab apa? Kita dah memenuhi syarat-syarat dan juga tuntutan yang Allah nyatakan kepada kita. Maka itulah sebagai satu medan muhasabah bersama untuk sama-sama kita menuju kepada redha Allah yang membawa kepada syurganya insya-Allah. Maka itu sekadarnya daripada saya. Wallahu alam. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan yang buruk itu atas kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.